Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Karimi bin Muhammad Nasri, pelajar Diploma Syariah semester akhir. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai tajuk kajian saya, iaitu pemahaman masyarakat belia Islam terhadap penggunaan kaedah takharruj dalam pembahagian harta pusaka kajian di Kangar. Antara perkara yang ingin saya bahaskan adalah pertama, persoalan kajian. Terdapat dua persoalan kajian yang saya rangka untuk dikupaskan dalam kajian ini adalah yang pertama, sejauh manakah tahap pemahaman masyarakat belia Islam di Kangar mengenai penggunaan kaedah takharruj dalam pembahagian harta pusaka. Dan yang kedua, adakah masyarakat belia Islam di Kangar menerima kaedah takharruj sebagai salah satu mekanisme pembahagian harta pusaka. Kedua-dua persoalan ini adalah berdasarkan objektif kajian yang hendak saya capai dalam kajian ini. Yang pertama, untuk mengukur tahap kefahaman masyarakat belia Islam di Kangar terhadap penggunaan kaedah takharruj dalam pembahagian harta pusaka. Dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti tahap penerimaan masyarakat belia Islam di Kangar terhadap penggunaan kaedah takharruj dalam pembahagian harta pusaka. Seterusnya adalah metod kajian. Kajian ini merupakan kajian yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif, di mana saya menggunakan kaedah penyelidikan lapangan dan penyelidikan kepustakaan untuk melaksanakan kajian ini. Bagi persimpulan dan lokasi kajian, saya menggunakan sampel seramai 50 orang responden dengan menggunakan tinjauan soal selidik, dan saya hanya menganalisis data daripada 35 orang responden sahaja. Ini kerana responden yang selebihnya tidak memenuhi kriteria kajian, iaitu responden mestilah beragama Islam, yang kedua, responden mestilah berumur dalam lingkungan belia, dan yang ketiga, responden tersebut merupakan penduduk Kangar. Data-data yang diperoleh daripada responden yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak akan dimasukkan dalam analisis kajian. Manakala lokasi kajian adalah tertumpu di kawasan Kangar berdasarkan persepadanan parlimen. Antara kawasan yang terlibat adalah kawasan Dun Bintong, Dun Sena, Indra Kayangan, Kuala Perlis dan Dun Kayang. Seterusnya, proses pengumpulan data. Dalam kajian ini, saya memperolehi data-data kajian daripada responden secara terus dengan melakukan kaedah tinjauan. Kaedah tinjauan dilakukan dengan pengedaran borang soal sidik melalui dua cara, iaitu secara bersemuka dengan responden dan secara perkongsian pautan Google Form di atas talian. Bagi kaedah pertama, iaitu kaedah bersemuka, saya mengedarkan borang soal sidik di sekitar lokasi kajian dengan berjumpa secara berhadapan dengan responden. Manakala bagi kaedah kedua, iaitu Google Form, saya mengedarkan borang soal sidik dengan berkongsi pautan borang atas talian. Jadi, bagi memastikan responden tersebut merupakan salah seorang penduduk Kangar, saya membina item pengesahan diri atas talian dalam borang tersebut dengan meminta nombor kad pengenalan dan alamat tetap responden. Jika responden mengisi alamat tetap selain di kawasan Parlimen Kangar, maka data-data yang diperoleh daripada responden tersebut adalah tidak terpakai dalam kajian ini. Seterusnya, proses menganalisis data. Setelah data-data tersebut dikumpul daripada responden, saya memasukkan data-data tersebut dalam Microsoft Excel versi 2013 untuk menganalisis dengan menggunakan beberapa prosedur tertentu untuk mendapatkan kekerapan peratusan dan purata skor, maka yang membolehkan saya memenuhi objektif kajian ini. Setelah data-data tersebut dianalisis dan dipamerkan dalam Microsoft Excel, jadi saya akan menghuraikan data tersebut dalam bentuk laporan kajian dalam kajian ini. Saya menggunakan beberapa kaedah dalam menganalisis dan menghuraikan dapatan kajian. Bagi mendapatkan tahap kefahaman dan penerimaan, saya menggunakan skala interpretasi yang dicadangkan oleh Nanelli. Skor-skor ini diperoleh daripada purata skor yang dijawab oleh semua responden bagi keseluruhan item soal sidik, dan ini adalah formula pengiraan skor. Manakala bagi mendapatkan peratusan kefahaman dan penerimaan pula, saya menjadikan 4 skala Likert yang digunakan dalam pengedaran borang soal sidik dengan menggabungkan kepada 2 sahaja.
Tahu dan sangat tahu dikategorikan sebagai tahu, manakala tidak tahu dan sangat tidak tahu saya kategorikan sebagai tidak tahu. Begitu juga dengan skala Likert yang menggunakan terma setuju dan tidak setuju. Peratusan ini dikira berdasarkan keseluruhan item soal selidik, iaitu sebanyak 10 soalan. Jadi bagi mengkategorikan responden sama ada dia tahu ataupun tidak tahu ataupun tidak pasti, ia adalah berdasarkan skor keseluruhan soalan tersebut. Contohnya, jika responden tersebut memperoleh 6 skor tahu ataupun lebih, maka saya anggap dia cenderung kepada tahu berbanding tidak tahu. Jadi responden tersebut dikategorikan sebagai tahu. Ataupun jika responden tersebut memperolehi 4 skor tahu ataupun kurang, dia adalah cenderung kepada tidak tahu berbanding tahu. Jadi saya kategorikan responden tersebut sebagai tidak tahu. Manakala bagi responden yang memperolehi 5 skor tahu dan 5 skor tidak tahu, di mana kedua-dua skor itu adalah seimbang dan sama, jadi saya kategorikannya sebagai tidak pasti kerana tiada kecenderungan jawapan responden tersebut sama ada dia tahu ataupun tidak tahu. Jadi, ini memudahkan saya untuk mengira peratusan keseluruhan responden secara umum dengan menggunakan dua skala sahaja dan berdasarkan kategori-kategori responden tersebut. Sebagai contoh, 60% responden adalah tahu mengenai kaedah ini dan selebihnya adalah tidak tahu dan tidak pasti. Seterusnya adalah dapatan kajian. Antara maklumat responden yang saya kumpul adalah lingkungan umur responden, jantina responden, pekerjaan responden, status perkahwinan responden, taraf pendidikan responden dan beberapa soalan tinjauan umum. Kesemua maklumat ini saya peroleh daripada bahagian A dalam borang soal CD tersebut. Ini adalah taburan responden berdasarkan lingkungan umur. Tiada rekod responden bawah umur belia iaitu lingkungan 17 tahun dan ke bawah, manakala seramai 30 orang responden yang terlibat adalah dalam lingkungan umur 18 hingga 25 tahun. Saya namakan sebagai belia bawah dengan peratusan sebanyak 86%. Bagi responden lingkungan umur 26 hingga 30 tahun ataupun saya namakan sebagai belia atas adalah seramai 3 orang bersamaan 8%. Bagi responden yang melebihi had umur belia iaitu 31 tahun dan ke atas, seramai 2 orang responden sahaja bersamaan dengan 6%. Dan ini pula adalah taburan responden berdasarkan jantina. Seramai 21 orang responden adalah lelaki dengan peratus sebanyak 60% dan seramai 14 orang responden perempuan dengan peratusan sebanyak 40%. Seterusnya, taburan responden berdasarkan pekerjaan. 22 orang responden masih belajar dengan peratusan sebanyak 63%. 11 orang responden bekerja dengan peratusan sebanyak 31%. Selebihnya 2 orang responden tidak bekerja dengan peratusan sebanyak 6%. Dan ini pula adalah taburan responden berdasarkan status perkahwinan responden. Seramai 29 orang responden adalah berstatus bujang dengan peratusan sebanyak 83% dan seramai 6 orang responden berstatus berkahwin dengan peratusan sebanyak 17%. Manakala saya tidak memperolehi data daripada responden yang berstatus duda ataupun janda. Dan akhir sekali, ini adalah taburan responden berdasarkan taraf pendidikan tertinggi. Seramai 6 orang responden yang berkelulusan SPM dengan peratusan sebanyak 17%. Seramai 2 orang responden yang berkelulusan STPM ataupun STAM dengan peratus sebanyak 6%. Bagi diploma, seramai 16 orang responden dengan peratus sebanyak 46%. Dan ijazah seramai 10 orang responden dengan peratusan sebanyak 28%. Manakala lain-lain kelulusan adalah seorang sahaja mewakili 3% sahaja. Bagi soalan tinjauan umum pula, ia bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan asas responden terhadap isu pembahagian harta pusaka. Saya membina 3 soalan sahaja dan saya menganalisis jawapan tersebut adalah berdasarkan skor jawapan. Jika responden tersebut memperolehi 2 skor setuju ataupun lebih, maka saya kategorikan dia sebagai tahu. Manakala bagi responden yang memperolehi 1 skor setuju ataupun kurang, saya kategorikan dia sebagai tidak tahu. Dan ini adalah hasil daripada soalan tinjauan
umum berdasarkan kaedah tersebut. Seramai 32 orang tahu dengan peratusan sebanyak 91%. Dan hanya 3 orang sahaja yang tidak tahu, bersamaan 9%. Seterusnya, analisis bahagian B. Bahagian B adalah berkaitan dengan objektif pertama, dan ini merupakan graf skor bagi keseluruhan soalan dalam bahagian B. Jika kita lihat, pola skor jawapan bagi kesemua soalan adalah hampir sama, iaitu kebanyakan skor adalah skor tahu, kecuali pada soalan ke-5 dan ke-8 sahaja, di mana kekerapan skor tertinggi bagi kedua-dua soalan tersebut adalah skor tidak tahu. Bagi pengiraan pula ataupun skor min bagi keseluruhan soalan dalam bahagian B, saya mendapati bahawa purata skor keseluruhan bahagian B adalah sebanyak 2.63. Ini menjadikan tahap kefahaman masyarakat belia Islam berada di tahap sederhana rendah. Ini adalah berdasarkan jadual interpretasi yang dicadangkan oleh Nunnally. Bagi analisis bahagian C pula, ia berkaitan dengan objektif kedua. Ini merupakan kekerapan skor bagi keseluruhan soalan dalam bahagian C. Graf ini berbeza dengan graf dalam bahagian B. Kita lihat kekerapan skor adalah tidak berpola dan tidak menentu, berbeza dengan bahagian B. Bagi purata skor keseluruhan dalam bahagian C, puratanya adalah sebanyak 2.99 berdasarkan jadual interpretasi skor. Skor tersebut adalah berada di tahap sederhana rendah juga. Akhir sekali, dapat saya simpulkan, kajian ini telah mencapai objektif kajian yang dikehendaki dan menjawab kesemua persoalan kajian. Bagi persoalan pertama, iaitu sejauh manakah tahap kefahaman masyarakat belia Islam di Kangar mengenai kaedah takharus, jawapannya adalah tahap kefahaman mereka adalah berada di tahap sederhana rendah. Manakala bagi persoalan kedua, adakah masyarakat belia Islam di Kangar menerima takharus sebagai salah satu mekanisme dalam pembagian harta pusaka? Jawapannya ya. Masyarakat belia Islam di Kangar menerima kaedah tersebut dengan peratusan penerimaan sebanyak 80%. Sekian, terima kasih.